Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanim Shakira binti Sakaria dari SPP 3. Saya ingin membentangkan apa itu tujuan komunikasi di tempat kerja. Yang pertama, antara tujuannya adalah dapat mempelajari atau mengajar sesuatu kepada orang di tempat kerja. Yang kedua, mengenali tingkah laku sendiri atau tingkah laku orang lain. Yang ketiga, ia juga dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi di tempat kerja. Yang keempat, membangunkan sebuah kumpulan yang dapat bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melaksanakan projek atau tugasan. Okey, seterusnya saluran komunikasi formal adalah komunikasi yang memperhitungkan tingkat ketepatan, keringkasan dan kecepatan komunikasi. Okey, di sini merupakan contoh saluran komunikasi formal. Saluran komunikasi formal juga terbahagi kepada tiga, iaitu komunikasi secara menegak, komunikasi mendata dan komunikasi berpenjuru. Okey, yang pertama komunikasi secara menegak. Komunikasi secara menegak ni ada dua, iaitu komunikasi ke bawah dan komunikasi ke atas. Okey, apa itu komunikasi ke bawah? Komunikasi ke bawah ini adalah aliran maklumat dari peringkat atasan ke peringkat bawah dalam organisasi. Yang kedua, wujud dalam organisasi autokratik. Yang ketiga, wujud masalah sukar memahami mesej yang ingin disampaikan oleh pihak atasan. Okey, contoh seperti polisi, arahan, maklum balas dan prosedur syarikat. Okey, di sini merupakan imej komunikasi arah ke bawah. Okey, seterusnya komunikasi ke atas pula adalah maklum balas dari pihak bawahan ke peringkat atasan dan aliran komunikasi diganggu oleh masalah persekitaran. Contohnya seperti maklum balas, cadangan dan info pelanggan. Okey, di sini pula merupakan contoh imej komunikasi arah ke atas. Okey, seterusnya komunikasi mendata, iaitu merupakan contoh komunikasi formal yang kedua. Okey, komunikasi mendata ni adalah berlaku di antara rakan sekerja di peringkat yang sama di dalam satu kumpulan atau kumpulan yang berlainan. Seterusnya berkongsi maklumat dan menyelesaikan masalah. Dan akhir sekali, bentuk komunikasi yang lebih efektif menggunakan telefon, email, memo, laporan dan sebagainya. Dan akhir sekali, antara contoh komunikasi formal adalah komunikasi berpenjuru. Okey, komunikasi berpenjuru ini adalah komunikasi yang menghubungkan semua peringkat atau hierarki dalam organisasi. Ia berorientasikan komunikasi secara terbuka. Okey, seterusnya apa itu rangkaian komunikasi formal? Okey, rangkaian komunikasi formal ini adalah dalam satu organisasi. Saluran formal ia wujud dalam bentuk komunikasi rasmi seperti yang ada pada peta organisasi dan disebutkan dalam penerangan jabatan. Yang kedua, saluran komunikasi formal adalah saluran yang tersusun dengan baik selain dikenali sebagai saluran institusi. Yang ketiga pula, ia juga penting bagi memastikan maklumat yang ingin disampaikan kepada pekerja khususnya dalam. Akhir sekali, yang keempat, komunikasi formal terbahagi kepada tiga, iaitu rantai roda dari semua saluran. Okey, yang pertama komunikasi formal iaitu rangkaian rantai. Okey, rangkaian rantai ini merupakan penyampaian maklumat adalah sederhana, ketepatan maklumat paling tinggi, tidak mewujudkan pemimpin. Okey, ini merupakan imej, contoh imej rangkaian rantai. Yang kedua, rangkaian roda. Rangkaian roda ni merupakan komunikasi lebih cepat dan tepat
mewujudkan seorang pemimpin, akhir sekali idea dan maklumat kurang diperolehi. Okey, akhir sekali rangkaian semua saluran. Okey, rangkaian semua saluran ni adalah cepat tetapi ketepatan maklumat adalah kurang dan ketiadaan pemimpin menghiraukan penyampaian maklumat. Ini merupakan contoh imej bagi rangkaian semua saluran. Okey, seterusnya antara kebaikan dan kelemahan struktur organisasi formal adalah kebaikannya adalah susunan kerja yang sistematik, tiada pertindihan pekerjaan dan tidak ada kekeliruan tentang peranannya dalam organisasi. Okey, kelemahannya pula adalah lambat dalam membuat keputusan, mengabaikan keperluan sosial pekerja dan memerlukan kos pentadbiran yang sangat tinggi. Okey, saluran komunikasi tidak formal pula adalah merupakan wujud daripada interaksi sosial di kalangan mereka yang bekerja di tempat yang sama. Komunikasi tidak formal ini digunakan oleh seorang pengurus yang mempunyai perhubungan rapat atau bergaul dengan kaki tangan lain atau apabila wujudnya kelompok-kelompok tidak formal yang sentiasa berkomunikasi di antara satu sama lain. Okey, antara contoh saluran komunikasi tidak formal yang pertama adalah untai tunggal. Okey, untai tunggal ni adalah maklumat mengalir dari seorang ke seorang yang lain dan rangkaian ini dianggap paling tidak tepat. Seterusnya, rantaian gosip. Okey, rantaian ini merupakan maklumat menarik tetapi tidak berkaitan dengan kerja. Ia berkesan sekiranya penyampaian maklumat jujur. Okey, seterusnya rantaian kebarangkalian. Okey, rantaian ini adalah pemberitahuan maklumat dilakukan secara rawak. Maklumat ini agak menarik tetapi ia tidak penting. Okey, akhir sekali adalah rantaian gugusan. Rantaian ini dikenali sebagai rantaian kelompok, suatu pola buah mulut yang berkuasa dalam organisasi dan seterusnya akhir sekali individu penghubung terpilih yang akan menyampaikan maklumat berkaitan dengan kerja dan kena pada masanya. Okey, akhir sekali antara kebaikan dan kelemahan struktur organisasi tidak formal. Okey, antara kelebihannya adalah aliran maklumat lebih tepat dari struktur bulatan, maklumat yang dipindahkan lebih tepat dan berkurang berlaku kerosakan. Yang kedua merupakan tempat luahan rasa. Yang ketiga mempengaruhi persekitaran sosial dan kualiti kerja. Dan seterusnya antara kelemahannya adalah ahli-ahli kumpulan jarang bersemuka dan kepuasan ahli kumpulan jarang tercapai. Yang kedua, memprosesan maklumat lambat dan akhir sekali kadar kerosakan maklumat yang tinggi. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.